سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه ابن ماجه. حي معنا بالتوشيح للغناء نهوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ورتل القرآن ترتيلا. Yang dihormati barisan AMT, Tuan Presiden, Esko Rohani bagi sesi pentadbiran 2013-2014 dan Ahli Persatuan Mahasiswa Malaysia Maghribi, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Bersyukur saya kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnia dapat sama-sama kita menjayakan program di bawah Esko Rohani, iaitu program 10 minit bersama Al-Quran. InsyaAllah dalam program ini kita akan bersama-sama berkongsi berkongsi tentang ilmu Al-Quran sedikit sebanyak yang saya ada, yang saya perolehi di Malaysia dan juga di sini, terutamanya dalam memperincikan masalah-masalah dan juga ilmu-ilmu tajwid. Antara yang saya akan sentuh, kita akan membahagikan kepada beberapa qism dan juga bahagian, iaitu yang pertama sekali untuk sesi pada hari ini, insya-Allah kita akan membincangkan tentang al-lahnu dan ataupun kesalahan dalam membaca Al-Quran, kemudian diikuti dengan ahkam nun, sakinah dan tanwin, kemudian diikuti dengan hukum mim mati dan juga hukum mim mati. Jadi untuk yang pertamanya, saya ingin memetik daripada kitabullah, iaitu yang telah saya bacakan sebelum ini, warattilil Qur'ana tartila. Betapa pentingnya sebagai seseorang yang diberi nama sebagai seorang mahasiswa dalam pengajar Islam ataupun bahasa Arab untuk memastikan bacaan Al-Quran di tahap kualiti yang baik. Daripada bacaan yang baik akhirnya melahirkan sikap dan ingin tadabbur kepada Al-Quran, iaitu memahami tentang tafsiran Al-Quran secara ijmali dan juga tafsili, insya-Allah. Jadi membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah merupakan satu kewajiban dan meninggalkannya merupakan satu kesalahan lagi berdosa, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu dengan bertajwid. Dan demikian juga baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada para sahabatnya, seterusnya sampai kepada kita melalui sanad-sanad yang telah sampaikan daripada Rasulullah, kemudian kepada para sahabat, tabi'in, dan akhirnya kepada kita pada hari ini. Dan kata Imam Ibnu Al-Jazari dalam matanya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan beramal dengan tajwid itu satu kewajipan. Barang siapa yang tidak mentajwidkan akan Al-Quran, maka ia berdosa kerana Allah telah menurunkan Al-Quran dengan tajwid, dan demikian juga ia Al-Quran beserta tajwid sampai kepada kita. Jadi mafhumnya bahawa membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran secara bertajwid merupakan satu kewajipan. Baik, berikut diterangkan beberapa jenis kesalahan. Saya akan pergi secara ringkas dan juga secara ringkas disebabkan masa yang diperuntukkan hanya 10 minit. Jadi saya akan menceritakan secara laju. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman yang mutlak, insya-Allah. Yang pertama, kesalahan yang berlaku ketika membaca Al-Quran dinamakan lahan, iaitu makna lahan pada bahasa salah ataupun silap, dan pada istilahnya ialah melencong daripada kebenaran ketika membaca Al-Quran. Dikatakan melencong ini tersisir ataupun tersalah jalannya dalam memahami kaedah bacaan Al-Quran. Jadi lahnun ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama disebut sebagai lahnun jali dan juga khafi. Lahnun jali iaitu kesalahan yang nyata lagi terang, bermaksud kita sebagai pembaca boleh mengenal pasti, kita sebagai pendengar boleh mengenal pasti kesalahan pembaca. Antaranya iaitu contoh yang pertama, tertukar huruf yang boleh mengubah makna seperti kha dan ha. Contohnya pada kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim, ha di situ Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman di situ ha. Bila kita tertukar pada huruf kha, ar-rahim, jadi dia boleh mengubah makna, maka dinamakan sebagai lahnun jali, iaitu dia boleh kita kenal pasti. Kemudian
Ketukan huruf walaupun tidak berumah makna seperti sin dan sad. Ya, kalau kita tengok dalam setengah-setengah qiraat ada menggunakan sirata dan ada setengah qiraat menggunakan sad, surata. Itu lagi dalamlah dakik pengajian ilmu qiraat. Jadi itu kita akan buat pada pada yang akan datang insya-Allah dengan biiznillah taala. Apapun pertama, yang keduanya adalah jenis yang tidak berubah makna, tetapi kalau kita dalam hafz an Asim kita baca dengan sad, surata kita baca dengan sin, sirata, jadi ni di situ. Kemudian tertukar baris yang boleh mengubah makna seperti menukar baris fathah kepada baris dhammah. Contohnya pada kalimah an'amta kita baca an'amtu. Jadi sudah tertukar baris. Jadi dinamakan juga lahan jali. Iaitu kita panggil boleh pendengar boleh mendengar dan ma'ruf akan kesalahan tersebut. Dan meninggalkan syiddah kerana boleh mengubah makna pada seperti meninggal syiddah pada ya, iaitu pada kalimah iyyaka. Saya khususkan kepada surah Al-Fatihah kerana surah Al-Fatihah ini dibaca di dalam solat. Jadi hendaklah dibaca dengan betul dan bertajwid. Kemudian menambah huruf kerana boleh merosakkan makna seperti huruf waw pada kalimah liulil albab. Tidak dibaca dengan mat, ya, liulil albab sahaja. Kemudian kita menambah waw. Jadi boleh menyebabkan kerosakan pada makna. Dan meninggalkan huruf kerana boleh merosakkan makna seperti meninggalkan huruf ya pada kalimah huyyitum, surah An-Nisa. Okey. Menukar lafaz huruf kerana merosakkan makna seperti menukar lafaz jim kepada ji dialek Mesir. Contohnya kita baca jaa, kita baca jaa, jim bunyi begitu, kita baca dengan dialek Mesir gaa. Tak boleh. Ini berlaku juga di Morocco. Contoh jim jadi Perancis, jaa. Apa pula terjadi macam tu? Jadi melibatkan kesalahan jali, Kemudian menukarkan lafaz huruf qaf menjadi pun dialek Arab Saudi. Dialek Arab Saudi bunyinya qamisahu dibaca dengan gami. Saya gamisahu. Arab Saudi dialek dia lah, tapi yang penting baca Quran dengan lisanul Arab, bukannya dengan lisan Saudi ke dialek Morocco ke dialek apa sekalipun, Kemudian menukar lafaz huruf qaf kepada hamzah dengan dialek Mesir. Wallahu ta'ala alam, orang Mesir lebih mengetahuinya. Dan menukar lafaz huruf dhad menjadi huruf za. Itu pun sama, iaitu contohnya dhabaha jadi dhabaha pun tak boleh. Jadi dinamakan lahnun jali kerana diketahui oleh kebanyakan orang sama ada qari atau tidak, hukumnya haram lagi berdosa. Okey, kita pendekkan terus daripada lahnun khafi, iaitu kesalahan yang tersembunyi, dia tidak akan mengubah makna Quran. Lahnun khafi ini disebabkan dia meninggalkan sifat-sifat yang mendatang seperti meninggalkan izhar, idgham, iqlab, ikhfa, gunnah, tafkhim, taqid dan sebagainya. Yang ini kita akan bincangkan secara perdalam untuk mengetahui tentang kesalahan yang tidak boleh didengari. Maksudnya susah untuk pembaca dan juga pendengar tahu, melainkan dengan kaedah talaqi dan musyabahah. Sebelum-sebelum ni ada video kita postkan dalam PMM Group, dikomentar oleh setengah-setengah asatizah. Jadi benda itu adalah hasil daripada talaqi dan musyafahah di antara guru dan murid bagi mengetahui kesalahan lahnun khafi. Jadi dinamakan lahnun khafi kerana kesalahan seperti ini hanya diketahui oleh mereka yang mahir mengenainya. Hukumnya haram mengikut pandangan kebanyakan ulama', namun ada juga yang mengatakan makruh yang dicela. Dan ada dalam satu matan yang panjang, jadi saya malah nak baca. InsyaAllah kita bincangkan, kita akan sambung pada slot yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.